Yang pertama adalah Humble Hobbit Home. Jika Anda peminat wayang The Lord of the Rings, Anda pasti ingin merasakan suasana tinggal di kampung orang Hobbit, seperti dalam cerita itu. Di Kundasang, Anda boleh melakukan perkara yang sama. Rumah Humble Hobbit ini terletak di Kundasang dan mempunyai pemandangan menakjubkan Gunung Kinabalu. Ianya terletak di Jalan Sinisian, Kundasang National Park dan boleh disewa untuk Anda menginap semalaman serta merasai sendiri tinggal di rumah orang kerdil ini. Rumah kecil Hobbit ini turut dilengkapi dengan kemudahan seperti resort. Sebelum Anda meneruskan video ini guys, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share, dan juga tekan butang lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru daripada channel Princess Arya. Yang kedua adalah Sinurambi, Tambunan Viewing Point. Tambunan Viewing Point merupakan sebuah destinasi yang terletak di Kampung Dalungan. Kampung ini terletak di bawah pengawasan pejabat daerah Tambunan. Jika Anda menuju ke Gunung Trusmadi, Anda akan melalui kampung ini. Jika Anda ingin ke sini, kami sarankan Anda untuk datang pada awal pagi. Hal ini karena suasana pada awal pagi membolehkan Anda melihat pergerakan awan dan pat. Paling menarik sudah semestinya untuk melihat matahari naik. Waktu selain awal pagi agak kurang sesuai kerana bahang matahari yang akan menyebabkan ketidakselesaan buat Anda. Yang ketiga adalah Polumpung Melangka View Campsite. Ia merupakan salah satu destinasi populer yang sering dikunjungi oleh pelancong. Destinasi ini terletak di Kota Belud dan keindahan yang ditawarkan di sini benar-benar akan membuatkan Anda terpukau. Secara spesifiknya, ia terletak di Kampung Melangka Baru, sekitar 29 km dari Pekan Kota Belud. Antara aktiviti yang sering dilakukan di sana adalah berkemah, barbecue, mandi di sungai, dan bermacam-macam aktiviti lain lagi. Jadi jangan lupa datang guys. Seterusnya adalah yang keempat, yaitu Dataran Bengkoka. Dataran Bengkoka mempunyai landmark yang agak unik berbanding dengan tempat lain, kerana Anda akan melihat binaan patung lobster gergasi di tengah-tengah dataran ini. Ia terletak di Pitas dan mengambil masa sekitar 3 jam perjalanan dari kota Kinabalu. Dataran Bengkoka merupakan sebuah lokasi perayaan bagi penduduk kawasan ini. Pada hari biasa, destinasi ini agak kurang pengunjung. Hanya mereka yang ingin pulang ke kampung halaman dan mereka yang ingin ke Tongod, titik tengah negeri Sabah sahaja melaluinya. Jangan lupa datang kerana terdapat pelbagai keindahan dan juga aktiviti yang boleh dilakukan di kawasan ini seperti memancing dan juga menikmati makanan-makanan yang disajikan daripada restoran yang berada di tempat tersebut. Yang kelima adalah Sungai Baliajung, Kampung Tokudon. Tempat ini baru sahaja dibuka sebagai satu tempat eko pelancongan yang baru di Kota Marudu. Tempat ini tidak jauh daripada Pekan Tandik yang hanya mengambil masa anggaran perjalanan adalah 5 hingga 10 minit sahaja. Tempat ini menyediakan aktiviti lasak seperti berenang dan juga mengharungi hutan, sungai, dan Anda juga boleh melakukan aktiviti hiking. Jika Anda berminat dengan aktiviti lasak dan juga ingin mendengar cerita-cerita sejarah mengenai tempat ini, Anda sangat-sangat digalakkan untuk datang. Anda juga akan diberi sijil kerana untuk datang ke tempat ini, Anda perlu membayar yuran untuk
guide bagi keselamatan bersama dan juga untuk mendapatkan sijil pengiktirafan kerana anda telah datang, menyokong dan melawat tempat yang hebat ini. Datanglah beramai-ramai untuk melihat sendiri keindahan alam sejati yang terdapat di kampung Tebudon ini. Yang keenam adalah Tabin Wildlife Reserve. Jika sekalipun anda tidak berapa menggemari untuk melihat dan mempelajari sedikit sebanyak mengenai hidupan liar, anda pastinya akan berubah sebaik saja anda berkunjung ke sini. Tabin Wildlife Reserve merupakan sebuah pusat yang menempatkan berbagai jenis spesies hidupan liar seperti gajah Borneo, pajimai, tembadau dan juga burung-burung eksotik. Selain itu, ia turut menempatkan beberapa jenis tumbuhan tropika yang kaya dengan nilai perubatan dan juga nilai terapeutik. Destinasi ini merupakan destinasi terbaik bagi anda yang gemar berfotografi, terutamanya fotografi hidupan liar. Yang ketujuh adalah Meranjak Longhouse. Meranjak Longhouse pula berkonsepkan homestay di mana ia dibina sepenuhnya daripada bahan tradisional seperti bulu sebagai dinding dan pelepah nipa sebagai atap. Rumah panjang ini juga dihiasi sepenuhnya dengan perhiasan tradisional seperti meja makan, bilik, pencahayaan dan juga jenis makanan yang dihidangkan. Meranjak Longhouse ini pula mampu untuk menempatkan sehingga 30 ke 40 orang pada satu masa. Berbagai aktiviti menarik yang dapat dilakukan di sini seperti memancing, jungle trekking, bersiar-siar di taman botanikal, menangkap ketam dan melihat monyet. Terdapat juga jualan perhiasan tradisional jika anda ingin membeli untuk kenang-kenangan kepada rakan-rakan ataupun keluarga tercinta. Yang ke-8 adalah Pulau Sipadan. Mendiang Jacques Cousteau, ahli ilmu alam lautan yang terkenal di seluruh dunia, pernah menyifatkan Pulau Sipadan sebagai hasil seni yang tidak tercemar, manakala penyelam di seluruh dunia mengundi pulau ini sebagai salah satu daripada 5 tapak menyelam terbaik di dunia. Pulau Sipadan merupakan tempat menarik di Sabah untuk kategori pulau dan ianya menjadi tarikan antara 10 pulau terpilih di dunia. Terletak 700 meter dari dasar laut dan hanya berkeluasan 12 hektar. Satu-satunya pulau laut di Malaysia ini mempunyai saiz yang agak kecil. Pelawat boleh berjalan mengelilingi pulau ini dalam masa 25 minit sahaja. Tetapi ia menjadi tarikan kepada pelbagai hidupan laut yang datang dari dasar laut. Pulau yang dikelilingi air laut yang bersih dan jernih ini mempunyai kekayaan hidupan laut yang menakjubkan. Diisytiharkan sebagai kawasan pelindungan burung pada tahun 1933 oleh pemerintah Borneo Utara ketika itu. Ia diwartakan semula pada tahun 1963 oleh Kerajaan Malaysia. Kawasan hutan tebal di pulau ini menampung sejumlah besar spesies burung tropika termasuk helang laut, burung rajawali, sunbird, starling dan burung punai. Hidupan krustasea eksotik termasuk ketam kenari yang menarik bertaburan di tepi pantai dan bersembunyi di celah-celah tumbuhan. Anda pasti akan terserempak dengan penyu, kumpulan ikan aji-aji, bumphead, parrotfish dan ikan alu-alu semasa menyelam di sekitar perairan pulau terumbu karang ini. Yang ke-9 adalah Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilo.
Masa terbaik untuk melawat orang liar Borneo adalah pada pukul 10 pagi dan boleh melawat semula pada pukul 2:30 petang apabila primat ini keluar dari hutan makan makanan harian mereka, yaitu pisang dan susu. Pusat pemulihan ini merupakan tempat menarik di Sabah bagi melihat sendiri dengan lebih dekat aktiviti orangutan dan ianya cukup besar. Anda boleh melihat orangutan diberi makan dari satu platform di pusat ini dan kemudian mereka kembali semula berkeliaran bebas di dalam hutan di mana mereka boleh menjaga diri sendiri. Selain orangutan, terdapat lebih 200 spesies burung dan pelbagai jenis tumbuhan liar yang boleh dijumpai di dalam hutan simpan seluas 5.666 hektar. Yang ke-10 adalah Atkinson Clock Tower. Tempat ini merupakan salah satu daripada tarikan utama di kota Kinabalu. Ia terletak di Signal Hill Road dan berdekatan dengan stesen polis lama. Bangunan ini dibina pada tahun 1905 dan merupakan binaan kayu penuh. Apa yang lebih menarik adalah ia dibina tanpa paku. Ia dibina sebagai memperingati Prancis George Atkinson yang merupakan pegawai daerah pertama di Jesselton sewaktu di bawah pemerintahan Syarikat Borneo Utara British. Bangunan ini juga merupakan salah satu binaan tertua di Sabah dan telah terselamat daripada dimusnahkan sewaktu penghancuran pekan Jesselton pada Perang Dunia Kedua.